Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini. InsyaAllah Ustaz akan mengajar mata pelajaran fiqh tahun 5, iaitu topiknya solat orang sakit. Solat orang sakit ini terdapat sub topik di bawahnya. InsyaAllah kita akan cover pada hari ini syarat sah solat orang sakit dan kaifiah solat orang yang sakit, InsyaAllah. Sebelum kita pergi kepada topik kita yang utama pada hari ini, marilah kita sama-sama melihat isi kandungan mata pelajaran fiqh tahun 5 ini. Mata pelajaran fiqh tahun 5 mempunyai 6 pelajaran. Pelajaran pertama, solat orang sakit. Pelajaran kedua, solat di dalam kenderaan. Pelajaran ketiga, solat sunat 2 hari raya. Pelajaran keempat, pengurusan jenazah. Pelajaran kelima, puasa. Dan terakhir sekali, pelajaran ke-6, zakat. Inilah tajuk-tajuk yang bakal kita akan pelajari pada tahun ini, insya-Allah. Okey, topik kita pada hari ini ialah solat orang yang sakit. Di akhir pembelajaran topik ini, iaitu topik solat orang yang sakit, murid-murid akan dapat menyebut syarat sah solat orang yang sakit, menyatakan kaifiah solat secara duduk, menyenaraikan hikmah solat orang yang sakit, menyatakan kaifiah solat secara mengiring, menyatakan kaifiah solat secara baring menelentang. InsyaAllah objektif-objektif ini kita akan dapat setelah kita mempelajari tajuk solat orang yang sakit. Okey, ini adalah gambaran solat orang yang sakit. Okey, mari kita perhatikan. Terdapat solat secara duduk, solat secara baring, sama ada baring mengiring, baring menelentang dan sebagainya. Okay, contoh kalau kita tak mampu untuk solat secara duduk, secara baring, bagaimana kita nak solat? Okay, insya-Allah kita akan bincangkan perkara ini sebentar lagi. Okey, seterusnya perlu kita fahami bahawa solat itu adalah perkara yang wajib kita tunaikan pada waktunya dalam semua keadaan, sama ada ketika sihat, ketika sakit ataupun dalam peperangan. Solat ini adalah perkara yang wajib. Solat merupakan rukun Islam yang perlu kita tunaikan. Tak kiralah kita dalam keadaan yang sibuk, sakit, sihat, hatta dalam peperangan pun kita perlu untuk lakukan solat. Okey, kita terus pergi kepada syarat sah solat orang yang sakit. Yang pertama, mengetahui masuk waktu solat, menghadap kiblat, menutup aurat, suci daripada hadas dan najis, dan ada keuzuran. Okey, untuk kita solat orang sakit ni, kelima-lima ini perlu kita lakukan untuk solat kita tu menjadi sah. Okey, secara umumnya cara solat orang sakit ini mempunyai 3 cara. Cara yang pertama ialah solat secara duduk, yang kedua solat secara baring mengiring, dan yang ketiga solat secara baring menelentang. Okey, seterusnya kaifiah solat orang sakit. Orang sakit boleh melakukan solat secara duduk, baring mengiring, baring menelentang atau kedudukan yang termampu. Jadi orang-orang yang sakit ini sekiranya dia tak mampu solat secara berdiri, dia boleh solat secara duduk, solat baring mengiring, baring menelentang ataupun kedudukan yang dia mampu lakukan. Seterusnya, orang yang tidak mampu solat dengan duduk, baring mengiring atau menelentang, hendaklah solat dengan isyarat mata. Jadi kalau orang-orang yang sakit ni duduk pun dia tak mampu, baring pun dia tak mampu, dia perlu solat secara dengan isyarat mata. Ustaz, kalau mata pun dia tak boleh gerak, macam mana dia nak solat? Ini ada penerangan yang lebih panjang. Jadi
orang yang tak mampu untuk solat dengan isyarat mata, dia perlu solat juga. Tapi solat yang bagaimana? Solat dengan hati. Okey, untuk slide yang terakhir ni, penghayatan dan kesimpulan. Seseorang yang berkemampuan untuk berdiri wajib memulakan niat solat dan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Sekiranya tidak mampu rukuk, boleh meneruskan solat dengan duduk di atas kerusi. Okey, benda ni penting untuk Ustaz terangkan. Orang yang mampu untuk berdiri walaupun dia mempunyai sakit, dia perlu untuk berdiri semampunya. Contoh, Abu mempunyai luka di lututnya. Jadi orang yang mempunyai luka di lutut ni, dia tak boleh sujud. Kalau sujud, dia akan rasa sakit. Jadi sebelum permulaan solat Abu tu, dia perlu berdiri. Jadi bila dia dah berdiri, dia rukuk, dia perlu sujud, tapi sujud dia tak boleh lakukan. Jadi ketika itulah bermulanya rukhsah ataupun keringanan untuk Abu solat secara duduk. Jadi kita perlu tahu kita punya sakit ni, sakit kita ni, kita mampu berdiri lagi ke tak. Bukan senang-senang kita nak terus solat duduk. Walaupun sakit sikit, kita mampu untuk berdiri, tapi kita disebabkan kita malas nak berdiri, kita nak duduk je. Tu tak boleh. Kita kena solat semampu kita. Kita boleh berdiri, kita berdiri dulu. Bila kita dah berdiri, kita tak mampu untuk rukuk sebabkan kaki kita tak boleh nak bengkok, ataupun kita tak mampu untuk sujud, ketika itulah barulah bermulanya kita solat secara duduk ataupun baring. Ustaz harap apa yang Ustaz terangkan ini murid-murid semua dapat fahami. InsyaAllah kita akan teruskan sesi pembelajaran kita untuk tajuk-tajuk seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.